Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali ke channel Cikgu Khairuniza. Untuk kali ini, ekonomi tingkatan 4, bab 1 bagi tajuk faktor pengeluaran. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Standard pembelajaran 1.13 mendefinisikan faktor pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Selamat belajar. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi. Maksudnya faktor pengeluaran, perkataan dengan sumber ekonomi ni adalah sama yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Mari kita lihat apa yang ada dalam faktor pengeluaran. Kamu kena ingat ada 4. Yang pertama ialah tanah, iaitu sumber anugerah alam semula jadi dan penawarannya adalah terhad. Yang kedua ialah buruh. Buruh ialah sumbangan tenaga manusia, merupakan individu yang produktif dari segi fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Maksudnya dia menyumbang dari segi fizikal ataupun mental untuk proses pengeluaran. Yang ketiga ialah modal. Modal ialah alat ciptaan manusia, sama ada mesin ataupun wang yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dan terakhir sekali ialah usahawan. Usahawan ialah individu yang menggabungkan dan menyelaraskan semua faktor pengeluaran. Maknanya dia menyelaraskan buruh, tanah, modal untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, ini gambar yang pertama. Kalau kamu lihat berdasarkan gambar ini faktor pengeluaran yang mana? Kita nampak ini adalah seorang individu yang bekerja, yang menyumbang kepada faktor pengeluaran. Maka ini adalah buruh, dinamakan buruh. Jadi maksudnya buruh ini sama ada yang mahir. Kalau mahir, dia mempunyai pendidikan yang tinggi dan memiliki kemahiran profesional yang tertentu. Yang tidak mahir pula, pendidikannya rendah dan tidak memiliki kemahiran profesional tertentu. Jadi buruh ini mempunyai mobiliti pekerjaan, maknanya mudah digerakkan, dan mobiliti geografi yang tinggi, iaitu mudah bertukar pekerjaan dan mudah bergerak. Ganjaran bagi buruh adalah upah. Contoh bagi buruh ialah accountant, pegawai bank, arkitek, cikgu, pengetua dan sebagainya yang bekerja dengan orang lain. Ini adalah faktor pengeluaran seterusnya. Kita nampak tanah, nampak laut. Tanah ni boleh bercucuk tanam. Jadi apa dia? Dipanggil tanah. Maksudnya sumber alam semula jadi. Penawarannya adalah terhad. Itu sebab tanah ni mempunyai harga yang mahal. Tidak mempunyai mobiliti tempat kerana tidak boleh bergerak. Mempunyai mobiliti kegunaan, iaitu boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, contohnya untuk kegiatan pertanian ataupun tapak pembinaan. Jadi ganjaran bagi tanah adalah sewa. Contoh dia adalah sumber yang dapat diperbaharui, contohnya hasil hutan dan sumber laut. Yang kedua, sumber yang tidak boleh diperbarui, iaitu contohnya lombong biji timah.
Okey, ini adalah faktor pengeluaran seterusnya. Okey, apa di sini yang kamu lihat ya? Okey, dipanggil modal. Nampak? Dia menggunakan mesin jahit ya. Jadi mesin jahit merupakan modal. Mempunyai mobiliti geografi yang tinggi dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Seperti mesin tadi ya. Juga bangunan ataupun kilang pula, ini adalah tidak mempunyai mobiliti geografi yang tinggi. Jadi ganjaran kepada modal adalah faedah. Contoh modal ialah mesin. Tadi mesin jahit ya. Jentera boleh, bangunan boleh, bangunan kilang ya. Jadi kamu kena ingat ya, bukan semuanya mempunyai mobiliti yang tinggi. Terlihat seterusnya, ini adalah faktor. Apa yang kamu nampak di sini? Ini yang saya tunjuk ni. Siapakah dia? Dia adalah usahawan ya. Usahawan ni orang yang menggabungkan dan menyelaraskan semua faktor pengeluaran. Bertujuan apa? Untuk mencapai pengeluaran output yang maksimum dan ataupun meminimumkan kos pengeluarannya untuk memperoleh untung yang maksimum. Jadi seseorang usahawan tu mestilah kreatif, inovatif, berani menghadapi risiko dan tidak mudah putus asa. Itu adalah antara ciri-ciri terdapat pada seorang usahawan. Jadi ganjaran kepada usahawan adalah untung. Contoh ini adalah pengusaha keropok. Okey, sekarang mari kita uji minda. Kamu faham ke tidak ya? Soalan 1, Puan Aina ialah pemilik kedai runcit Nana. Beliau mendapat pinjaman sebanyak RM50,000 daripada Bank Simpanan Nasional untuk mengembangkan perniagaannya. Manakah yang berkaitan dengan sumber ekonomi dalam situasi di atas? Okey, sekarang ni kita nak cari sumber ekonomi ya. Jadi kita akan lihat. Sekejap ya, saya ambil ni. Soalan ni memerlukan kamu melihat apakah sumber ekonomi. Jadi dalam situasi ini merupakan apa? Ya, faktor pengeluaran yang mana? Jadi kalau di sini Puan Aina adalah seorang usahawan. Yang mana sesuai ya situ? Usahawan yang berjaya, menyumbang tenaga fizikal dan mental. Kalau tenaga fizikal dan mental, kita tahu ini adalah buruh. Jadi dah tentu salah ya. Menerima ganjaran sewa. Siapa yang menerima sewa? Sewa ialah bagi tanah ya. Jadi juga salah ya. Ini salah ya. Menggabungkan faktor pengeluaran dan sanggup menghadapi risiko. Ini adalah usahawan ya. Usahawan. Okey, jadi jawapannya ialah D. Okey, betul. Soalan kedua. Pernyataan manakah yang betul tentang sumber ekonomi? Okey, kita nak lihat sekarang ini sumber ekonomi. Apa yang dikatakan dengan sumber ekonomi? Tanah merupakan sumber yang ekstrak dari bumi dan lautan. Dia nyatakan tentang tanah. Tanah adalah anugerah Tuhan ya. Yang terhad, sumber yang ekstrak daripada bumi. Kita nampak betul, tapi kita kena lihat juga jawapan yang lain. Modal mempunyai penawaran yang terhad yang menyebabkan harganya meningkat secara berterusan. Adakah modal ini, mesin ini, jentera, dia mempunyai harga yang terus meningkat? Yang terus meningkat adalah tanah. Jadi ini salah ya. Okey. Buruh merupakan individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan output. Yang menggabungkan faktor pengeluaran adalah
usahawan. Jadi ini pun salah ya. Okey, seterusnya usahawan adalah individu yang memberikan hasil pengeluaran secara produktif ya, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Yang ini maksud adalah untuk buruh ya. Maksud yang memberi pengeluaran produktif dari segi fizikal dan mental hanya untuk buruh. Jadi ini juga salah ya. Ini juga salah ya. Jadi jawapannya ialah A. Okey, sekarang ni mari kita lihat soalan bahagian A pula ya. Jelaskan usahawan sebagai sumber ekonomi dalam proses pengeluaran ya. Jadi soalan jelaskan mesti dan huraian. Ini adalah kata tugas dan kata kuncinya ialah sumber ekonomi. Kita nak bercerita tentang usahawan sebagai sumber ekonomi. Apa yang boleh kamu kaitkan dengan usahawan? Kamu masukkan ya. Boleh dari segi maksud, boleh dari segi ganjaran, boleh dari segi ciri-ciri usahawan tersebut, boleh juga dari segi kamu beri contoh ya. Ini adalah contoh jawapan yang boleh diberi. Terima kasih kepada pihak SlideGo yang telah menyediakan slide yang menarik ini. Sampai di sini sahaja kelas kita pada kali ini. Saya harap kamu boleh faham definisi faktor pengeluaran. Ada 4 faktor yang perlu kamu ingat, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Selamat belajar. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya kamu akan menerima video-video yang seterusnya. Selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.